Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Allahumma allimna bima jahilna wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma wa zidna 'ilma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan ma'suma birahmatika ya arhamar rahimin. Pada yang berusaha sudah fungsi Ustaz Razak, yang berbahagia Ime Ibrahim, sahabat-sahabat saya, ahli mu'takifin, ahli mi'marah masjid pada kali ini, muslimin muslimat, ikhwan wal akhwat yang saya hormati sekalian, alhamdulillah wa syukru lillah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini, pada jam pukul berapa tak tahu. Kita ada masa siapa, insyaAllah apabila siapa waktu azan tu kita azan dulu dah. Kerana masuk isyak kita azan start, kemudian dalam sekitar 10-15 minit lepas pada azan kita berhenti lah. Alhamdulillah, seperti mana yang disebut oleh saudara pengurusi, tajuk yang kita akan bincang kecek pada malam ini, dan saya diberitahu oleh pengurusi kata kita akan buat majlis soal jawab lagu tu dah. Nah, soal jawab dalam bentuk wawancara ke sewana ke lagu mana dah. Isu semasa, keadaan yang berlaku di dunia Islam sekarang ini. Sebagai ringkas, dunia Islam yang dimaksudkan di sini ialah dunia yang diduduki oleh umat Islam. Dunia yang diduduki oleh umat Islam, daripada Afrika lagi, di Eropah, setiap semua benua lah. Eropah, Afrika, Amerika Selatan dan Utara, dan masuk Asia ni. Jadi keseluruhannya umat Islam masih lagi dalam keadaan baik, walaupun di sana adanya masalah-masalah yang kita akan tahulah sikit sebanyak. Tapi apa yang berlaku pada dunia Islam sekarang ni, kita nampak secara zahirnya dia diserang, ditindas. Bermacam-macam bentuk dan rupa. Tetapi itu adalah hikmatullah fil ard. Hikmat Allah. Dia panggil dalam bahasa Malaysia, dia pakai makin dicantas makin bertunas. Rupuk pong-pong kayu ke apa semua tu kok, hak duk kena kerak tu maknanya dia duduk hidup tu. Kalau hak parung tak bicara tu, hak mapuh lah. Pohon mapuh. Jadi pohon mapuh nak buat cara apa, dia mau buat jadi kayu api gitu lah. Jadi tiap-tiap hari dia kena duduk purah, kena pergi duduk kerak, kena pergi duduk guting, kerana apa? Kerana tiap-tiap hari dia bertunas. Kerana tiap-tiap hari dia naik. Dan umat Islam dia lagu tu. Dia tidak akan mati. Dia tidak akan pupus. Dia tidak akan hilang. Kalaulah ummah Islam ini kena hilang, apabila diserai tu dia hilang, bukan masalah ni, masa dulu lagi dah. Masa dulu lagi. Masa Nabi dulu lagi. Duduk di Mekahnya. Nyolikungnya. Habis orang-orang Quraisy pada masa tu duduk cari Muhammad. Tak temu situ, tak temu. Gi siapa di gua apa semua sendiri pun nya tak temu situ. Padahal mudah sangat benda-benda lagu tu. Untuk nak peracur, bukan nak peracur Nabi pada masa tu.
Nah, bukan nak peracun Nabi, bukan nak peracun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi nak peracun Islam, nak peracun risalah, nak peracun ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak hancur. Dan mereka sentiasa membuat satu perancangan, wayamkurun wayamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka kerja demo laninya ialah merancang untuk nak menghancurkan umat Islam, tetapi Allah mempunyai perancangan-perancangan yang lain, nah, untuk nak menipu mereka. Setelah berada di Mekah, demo merancang untuk nak menghancurkan al-Islam. Bagi di Mekah, peracur pula Islam, nak peracur pula Islam. Dalam masa 8 tahun kita tengok Rasulullah SAW berada di Madinah, Rasulullah terpaksa mengharungi peperangan dekat-dekat dengan 60 kali dalam masa 8 tahun. Dalam masa 8 tahun. Peperangan yang disertai oleh Rasulullah sebanyak 27 kali. Tengok, 27 kali. Peperangan yang tidak disertai oleh Rasulullah sebanyak 38 kali. Maknanya 60 kali lebih. 60 kali lebih. Serai. Kadang-kadang Rasulullah kelik mai perang tu nak tak pada. Jangan Muhammad, jangan. Jangan duduk tak pada di rumah. Gi semula pula. Tak berhenti-henti. Dalam sekitar 60, kita katakanlah 60 kali 8 tahun. Cuba han tengok. Dengan 60 pad si pad hok. Pad chat. Maknanya dekat-dekat 8 kali dalam setahun dua celia. 10 kali dalam setahun. Maknanya tiap-tiap hampir sebulan sekali Rasulullah berperang. Kecil aluh besar. Nah, maknanya serangnya demo tu main nak peracur Islam. Tapi supaya kata saat ni lah, maknanya makin dicantas, makin bertunas dan makin serai. Makin tersebarnya Islam. Nah, tersebarnya Islam. Daripada duduk di Mekah, kota Mekah 8 tahun, masuk tahun yang kena hijrah, Rasulullah ni hundur mai daripada Mekah pergi kepada Madinah. Hundur sungguh. Hundur dengan selapung gong. Sahabat-sahabat lain pun hundur dengan selapung gong. Buat plom tua kata nak pergi gemala kambing, nak pergi makan upah situ sini. Tak ada bawa harta ke apa sekarang. 9 tahun setelah daripada Rasulullah dan sahabat berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah kelik semula untuk dia panggil Sulhul Hudaibiyah pada masa tahun yang kena. Lepas pada tu 2 tahun, tahun yang ke-8, Rasulullah kembali bersama dengan 10,000 tentera untuk nak memasuki Fathu Makkah. Masuk Mekah 10,000. Tengok perkembangan Islam. Jadi bukan 1 pada 2, 2 kepada 4 dak. Dia bertambah. Dia bertambah secara pelan. Secara pelan. 8 tahun dah. Masuk tahun yang ke-10, 8 tahun tu Fathu Makkah. Hajjatul Wida pada tahunnya berapa? Tahun yang 10. Nah, lebih kurang dah tahun yang 10. 10 ke 11. Nabi mati 13. Dan Nabi mati meninggal pada tahun yang Allahu a'lam, terlupa saya. Nah, Hajjatul Wida. Hajjatul Wida tu daripada 10,000 pada tahun 8. Tahun ke-8 tu tentera ada 10,000. Hajjatul Wida Nabi menunaikan fardu haji bersama sahabat 100,000 orang. Kau tambah. Dari mana? Daripada beranak ke? Daripada seorang ayah keluarga beranak? Tak. Perkembangan Islam ni dia mari secara total. Suti kapung masuk Islam. Nah, suti kabilah masuk Islam. Perkembangan Islam ni dia mari dalam bentuk tu. Nah, bukan daripada ayah kepada anak, ayah pergi kepada anak, nah, kepada cucu, kepada cicit tak. Jadi orang mari masuk. Dan apabila masuk Islam ni dia tak banding dah. Dia tidak ada perbandingan. Dia kata demo ni baru masuk Islam setahun baru lebih kawan ni anak mak pak kawan Islam. Tak. Dia tak ada situ. Pengukuran untuk nak mengatakan siapa lebih mulia di sisi Allah seperti mana yang kita baca semua tu lah.
Inna akramakum indallahi atqakum. Marilah segala apa dia manusia mari daripada pucuk mana sekalipun, mari daripada pada pasir mana sekalipun, hijau gapo sekalipun, tetapi demi kepentingan al-Islam, apabila mereka memahami Islam, mereka boleh berkhidmat pada Islam lebih daripada orang asal Islam pula. Tu dia jadi lagu tu. Lepas tu pergi di Parsi, pergi di Rom. Apa dia macam-macam dah lah tukar tu. Lepas pada Nabi mati star ya, Sayyidina Umar boleh buka Parsi, Sayyidina Umar boleh buka apa dia Rom pada tahun yang ke-13 ya, 13 Hijrah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu boleh buka kedua-dua gergasi. Daripada dulu kedua ini merupakan apa dia kekuasaan gergasi, supaya learning lah. Tapi dikalahkan oleh umat Islam dalam masa sekitar 20 tahun 23 tahun tu ya. Masa tu belum pada 23 tahun tu Rom dan Persia tak kena pun, Muhammad tak kena pun Islam, dunia tak kena Islam, kerana duduk di padang pasir. Rom dan Persia pun dia panggil tak tengok mai liao le, mai liao mong, mai haiความสำคัญ sebab nak pergi duduk buat gapo duduk pada pasir. Ada pada pasir sekarang aja, pohon kayu tak tumbuh. Jadi nak pergi rebut gapo patu orang pun orang bengih, orang tak boleh nak ajar, orang tak boleh nak ajar. Puak ni puak minum susu dengan pedas dah. Kata Abdul Hasan Ali An-Nadawi, demo-demo ni puak-puak Arab ni suka perangnya seolah-olah mereka membesar dengan susu pedang. Minum susu tu jihad pedas dah. Kerana nak perang demo tu. Tapi setelah itu daripada gembala kambing mereka menjadi gembala manusia. Daripada pemimpin mereka itu demo tak kenal Mekah. Orang tak kenal di Mekah, orang tak kenal sekali. Siapa Bilal, orang tak kenal Bilal. Siapa Miqdad, siapa Yasir, siapa apa. Orang sultan Mekah tak kenal. Tetapi nama-nama seperti ini diabadikan di dalam sejarah Islam, bukan apa dia sahaja dikenal dalam kepulauan Arab, tetapi bahkan apa dia dunia Islam seluruhnya mengenali dan segan dengan nama-nama seperti ini. Jadi itu ialah Islam. Jadi itu Ustaz, apakah faktor yang penting dalam zaman-zaman mereka itu yang membawa risalah sampai itu sekarang ini, zaman-zaman para sahabat dahulu? Jadi faktor yang penting apa dia asas silahnya mai daripada sini, mai daripada mereka sumber ataupun baja yang mereka duduk baja sokmo duduk bubuh dalam hati demo tu ialah bersumber kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran dan As-Sunnah. Hijau sungguh demo timo Islam sungguh. Timo Islam ni sebagai bukan agama dak, bukan semata-mata agama supaya sasana masa dulu dak. Bukan sejuring saja dak, tetapi mereka terima Islam sebagai manhaj hayah, sebagai apa dia panggil manhaj hidup, sebagai withi shiwit, sebagai agama, sebagai ad-din. Udkhulu fis silmi kafah, secara menyeluruh. Dia mau terima tu bukan sekadar kata ibadah saja, munakahah saja, muamalah saja. Tak. Semua keseluruhan setiap gerak-geri hidup mereka itu mereka terima Islam. Jadi dia mau buai sungguh jahiliah demo tu. Gapo saja hak mengenai jahiliah bukan Islam dia mau tak terima langsung. Dia mau tak terima langsung. Siapa ke ada kan? Pada satu ketika duduk di Madinah, Sayyidina Umar pergi temu serpeh kitab Taurat tak itu kan. Sayyidina Umar baca. Nabi jumpa situ tengok Sayyidina Umar duduk baca tu, Nabi marah merah muka. Dia duduk marah pada Sayyidina Umar, ayat kata sekiranya Musa hidup, laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Dia tidak ada peluang langsung kecuali ikut aku. Musa sendiri tu, Musa kena ikut aku kalau Musa tu hidup pada masa ni. Jadi itu kata Abdul Hasan Ali An-Nadawi juga dalam kitab Madza khasira al-alam bin hitatil muslimin, apakah kerugian alam dengan sebab kemerosotan umat Islam.
punca keagungan dan kegemilangan umat Islam pada masa dulu kerana Islam ada ni, ada kitab was sunnah ni. Ambil sungguh waktu. Nah, pegang sungguh dengan Al-Quran was sunnah dengan dalam arti kata kamilan, dengan arti kata kamal wa syumuliyatul Islam, kesempurnaan Islam. Faham situ tu. Kesempurnaan Islam itu penting juga tu. Jadi Islam bukan sekadar kata duduk dalam kawasan masjid, duduk di rumah, duduk di kedai kopi, duduk di bank, bukan duduk di di pejabat-pejabat, duduk. Tapi Islam keseluruhan. Seluruh duduk situ. Umat Islam. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala tak jadi malaikat, jadi sebagai khalifah. Allah Subhanahu Wa Taala jadi manusia selaku khalifah. Malaikat dia beralasan, dia kata, aku sepatutnya engkau wahai Allah lantik aku jadi khalifah lebih pada Adam, kerana aku wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Aku ni duk tasbih sokmo, duk bersih, duk kata subhanallah sokmo kamu. Akulah berhak nak jadi khalifah. Nabi Allah SWT dak. Maknanya orang yang sentiasa bertasbih, orang yang sentiasa beribadah dalam berarti kata ibadah yang sesempit, yang sepit itu, orang pesan ni tak berhak nak jadi khalifatullah fil ard. Tak boleh hadir. Tak boleh hadir. Tu jadi secara keseluruhan ni lagu tu dah. Ya. Jadi seterusnya Ustaz, kita kembali kepada keadaan umat Islam di hari ini. Kita pergi kepada tajuk kita yang kita ingin bahas pada malam ini, iaitu keadaan umat Islam di hari ini. Jadi apabila Islam tu melambung naik tinggi, daripada umat Islam tinggal risalah, tinggal ajaran Islam yang sebenar, termasuk juga dengan terpengaruh dengan orang panggil apa dia, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nah, terpesona dengan dunia pada masa tu, khalifah terutamanya khalifah Umayyah mari dah. Nah, dunia demo duduk buat rumah, buat benoe comel. Nah, tu mari. Nah, jadi mari serenge penyakit hak orang-orang dulu. Nak pada harta, tiru perangai-perangai dan gaya-gaya orang-orang barat, orang-orang yang telah dihancur dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bermewah, bersangat-sangat dalam kemewahan dunia. Sebagai contoh, di Spanyol, di Andalusia, umat Islam boleh meretah di Andalusia, di Spain, hak kita duduk kenal kata Spain. Umat Islam boleh meretah di Spain sebanyak 800 tahun. 804 tahun. Kita tengok. Mula meretah di Spain ni tahun 92 Hijrah. Lepas tu puak kita long buat dulu 92 buat dengan 804 tahun. Maknanya duduk dalam sekitar 900 lebih pula Hijrah. Baru 525 tahun baru hancur umat Islam di Spanyol. 500 lebih. 800 tahun boleh meretah di Spanyol. Tetapi hasil daripada umat Islam lalai dan lupa kepada ajaran Allah, bermegah-megah, rebut untuk kesenangan dunia. Seorang khalifah tu, Allah, ada perempuan sahaya 200 300 orang sorry. Nah, rumah gapo semua buat qasar, buat dia panggil Raja Wang ni, istana apa semua, Allah, dia panggil Qasrul Hamra lah, ni tu comel lagi. Nah, comel. Jadi terpengaruh dengan dunia. Walak ni maknanya cinta dan kasih kepada musuh-musuh Islam. Perpecahan sesama sendiri. Jong untuk nak ambil orang-orang Kristian, mari duduk serai orang-orang sama Islam sendiri, duk guna orang-orang luar untuk nak peracur musuh sama sendiri, nak kepada tamneng, nak kepada jawatan. Nah, khalifah pada masa tu nak pada jawatan, berebut dalam istana sendiri tu, pak bunuh anak adik, bunuh kakak, pak saudara, pergi bunuh anak saudara. Siapa kau dia kata, bay'unil yaum waqtuluni ghadan. Membayahlah
kepada aku untuk aku nak jadi raja hari ni, lepas tu esok mu mai bunuh aku pun tak apa. Esok mu mai bunuh aku. Tiap-tiap orang tu nak kepada pemimpin nak jadi raja. Jadi akhirnya berlakulah apa yang berlaku di Spanyol, hancur sehancurnya. Siapa ke lepas pada tu dunia orang Islam tak ada seorang rabuk pun di Spanyol seolah-olah lagu tu. Tak kira 800 tahun. Daripada Sukhothai Sapara Tenak Kosin ni tak siapa lagi 800 tahun lah. Bagaimana Islam boleh membina hadarah, ketamadunan, civilization yang paling hebat sekali di bumi di bumi Spanyol. Siapa ke dunia barat ni terhutang budi dengan kebudayaan dan ketamadunan orang-orang Eropah, orang-orang Spanyol pada masa tu. Orang Spanyol ni orang Moor, orang barat dah, orang Mak Saleh dah masuk Islam. Terlupa kepada bahasa asal dia, kecik Arab belaka pada masa tu. Nah, jamiah Cordoba, Universiti Mahawidyalaya Cordoba, siapakah hari ni? Cordoba tu, Cordova. Nah dah. Masjid dia terbesar sekali, tapi sekarang ni dah jadi gereja. Jadi gereja di Spanyol. Nah, nak rakyat kata Islam telah pun maju, tetapi hasil daripada mereka itu lalai, terlupa. Nah, orang panggil derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dia terjerumus ke dalam penipuan, keseronokan di dunia sementara. Mereka orang panggil walak kepada musuh-musuh Islam, tak tahu kata musuh itu sentiasa merancang nak peracur Islam, maka berlaku apa yang berlaku, dia perselisihan sama sendiri. Nah, daripada khalifah Sa tu di Spanyol jadi 27 khalifah. Dekat-dekat nak acur ni nyo satu cangwak jadi satu khalifah, satu cangwak jadi khalifah. Dulu satu khalifah jadi 27 khalifah. Akhirnya puak-puak Kristian mari serai dan melakukan penghapusan etnik, maknanya songkram, lang paupan, bunuh umat Islam selama 300 tahun. 300 tahun bunuh tak boleh kecik arak, tak boleh pakai piyah, tak boleh pakai hijab. Nah, masuk dalam rumah Islam, dia celah di Spanyol pada masa tu, rumah mana ada tandah, ada bilik air, rumah tu orang Islam. Dia pergi bunuh habis orang rumah dalam tu. Tak boleh kecik adat dan sebagainya sampai ke 300 tahun. Tapi seperti mana yang saya kata itulah, kau peracur learning umat Islam di Spanyol nyo tumbuh naik sampai ke 2 juta lebih. Lelah ni duduk tengah beli gereja dah, puak-puak orang Islam duduk beli gereja dah. Sampai ke satu cangwak, saya terlupa nama, Tesa Menteri itu dia buat undang-undang tak boleh nak beli gereja. Tak boleh nak beli. Khaiไม่ได้ ซื้อขายไม่ได้ Kalau ployช่องว่าง kata kena beli, boleh jual, pakaknya jual habis. Sebab gereja ada saja ya. Padri itu tak ada sekali. Padri itu tak ada. Lebih kurang pak kita gitu ya. Besar nampak dalam tu, tapi cuba kita tengok dalam tu apa orang. 3-4 orang gitu ya, tak ada orang. Tak ada orang duduk nak belajar, tak ada orang duduk mengaji dalam tu. Jadi itu apa yang berlaku dah di Spanyol. Mari daripada di Turki. Nah, Turki kita tahu kata khalifah Islam yang terakhirnya pergi duduk di Turki. Habis di Spanyol, pakak pergi di Turki. Nah, pakak pergi duduk Turki. Muhammad Al-Fatih boleh buka Turki. Turki ni pun 500-600 tahun boleh merintah khalifah dia. Dia jatuh sungguhnya pada sekitar tahun 1924. 1924 dah ni 2016. Maknanya 90 tahun. Jatuh khalifah ni. Gitu ya. Jadi apabila situ, siapa hak jatuh tu? Mari dipimpin oleh seorang anak Yahudi tetapi berpura-pura menjadi Islam, iaitu Mustafa Kemal Atatürk. Dia ni Yahudi. Rupa parah pun orang Yahudi cerak-cerak, bukan orang Turki. Bukan orang Turki. Cuba kita tengok gambar dia ni, bukan orang Turki. Mai duduk pegur dengan orang Turki, pegur dengan Mustafa Kemal Atatürk. Bukan asal Kemal Atatürk, bukan asal orang Turki, tapi dia gelar dia tu Atatürk. Atatürk maknanya
bidah ของชาวตุรกี bapa kepada orang Turki, padahal dia bukan sekali. Dia mari itu untuk nak menjayakan satu parakit, satu kerja untuk nak peracur Islam. Peracur Islam. Lagu mana tak boleh ban dengan bahasa Arab, katuk segala sekolah-sekolah agama, tak boleh baca Quran, hijab jadi apa dia kesalahan. Orang pakai hijab salah. Masuk go orang pakai hijab. Pakai hijab ni daripada 1924 baru orang perempuan Turki boleh pakai hijab dengan tidak salah undang-undang ni dalam sekitar 3-4 tahun baru ni baru. 3-4 tahun baru ni baru. Pakai hijab salah masuk go. Ada seorang wakil rakyat perempuan dalam sekitar 10 tahun lebih. Nah, sebelum pada Erdogan masuk ni, dia jadi wakil rakyat. Lepas tu dia pakai hijab. Masuk dalam parlimen, dia dicabut jadi wakil rakyat. Lepas tu dihalau, dicabut kerakyatan. Tuk ton sancat. Sampakah hari ni pun kalau tak silap saya, dia duduk lipai di Itali lagi. Tak boleh klik lagi. Kih apa? Kih dia pakai hijab. Tengok apa dia kerajaan orang panggil musuh Islam ni dia buat kepada Islam sampai tanggal tu. Nah, jadi setelah pada dia peracur sistem khalifah pada tahun 1924, maka di situ dia jajah dah lah. Jajah daripada seorang khalifah, daripada dipimpin oleh seorang khalifah, maka dia jajah beberapa buah negeri. Nah, daripada satu khalifah dah ni dari 50-60 negeri umat-umat Islam. Nah, daripada situ. Nah, daripada situ adanya negeri masing-masing. Nah, adanya negeri masing-masing. Celah-celah tu dia bubuh semangat gapo? Semangat nasionalis. Nasionalis ni gapo? Chan ni yo. Turki dia bangga dengan Turki dia. Iraq dia bangga dengan Iraq dia. Suria bangga dengan Suria dia. Arab dia dengan Arab dia. Melayu kita pun dengan Melayu raya kita. Nah, di Bulu Romo kalau kecap Melayu tak itu kan. Tu dia jadi lagu tu. Maknanya tidak ada masalah kita nak bangga dengan bangsa, dengan bahasa ni. Tetapi kita terlupa kepada agama. Situ hak dia salah. Lepas tu kita menghina bangsa-bangsa lain. Kita duduk anggap kata Melayu ya berasa kata sedap. Lepas tu bangsa lain tak boleh. Jadi selera tu tak boleh kecap Melayu. Kita berasa lagu tu. Padahal orang Melayu kita ni dalam Thai ni dalam sekitar 1 juta lebih 3 juta gitu ya. Nah, hak lain lagi orang Cina. Orang Cina ni apa dia di Uighur, di Bukhara, di apa semua ni, demon ni anak cucu Imam Bukhari. Imam Bukhari lah ni tok imam di Bukhara ni ingat Sahih Bukhari lagi sebuah. Puak dia duduk ngapa Bukhari, Muslim, Tirmizi, Sunan, semua Sunan ni duduk ngapa sebuah. Dan Bukhari banyak lagi orang-orang Cina duduk ngapa Bukhari, Muslim. Pak kita mana ada situ. Nah, masjid-masjid dia ni beribu tahun naik ke atas. Ada di Cina tak itu. Tapi dengan semangat orang panggil nasionalis. Tapi tak berjaya. Apabila tak berjaya, dunia Islam dihancur dengan komunis. Komunis dalam sekitar 1960 tu komunis lagi. Komunis Rusianya, komunis Cinanya, komunis Vietnam, komunis Cuba pada tahun 1960. Jadi puak-puak kita dalam sekitar 1970, 80 tu duk dengar apa Che Guevara. Tu bahasa hebat. Tengok Che Guevara duk di tayar kata gudang tu. Ya, bahasa hebat. Oh, ni ke hero Kong Chan. Nah, puak-puak rumah baru ni tak ada. Ada rumah start ada tak itu. Che Guevara. Karl Marx, ngapa Lenin, ngapanya Stalin, Jamal Abdul Nasir, kalau di Indonesia Soekarno, nah bapak revolusi apa semua. Tu gapo tu pada tahun 1960 tu dia panggil kerasa komunis. Nah. Kerasa komunis lagu mana? Dia menghinakan agama. Ad-din ufyun sya'b. Sasana ke ya septik.
Dia mai royak kata dia tak sek pada agama, tetapi warak dia hak sungguhnya nak peracur Islam tu ya, tak ada gapo sekali. Bukan agama lain, dia tak peracur agama lain. Agama Kristian, agama Buddha lagi tak ada gapo. Tapi hak sungguhnya dia nak peracur Islam. Dalil di Rusia tu kenapa Rusia kena jadi negeri komunis pada masa dulu? Kerana di Rusia tu dia panggil adanya Turkistan Tawan Turkistan Tawan Tok. Nah, Turkistan Tawan Tok tu hak ada dalam dalam negeri Rusia lah ni, sahab Soviet hak pada masa dulu. Lah ni berdeka dah lah 4-5 buah negeri tu. Gapo tu zaman stan tu. Tajikistannya, Turkmenistannya, apa lagi stan lagi. Kazakhstan, tu. Hak ning Kazakhstan, hak 5 negeri hak ning Allahu Rabbi, hak ning ni negeri Islam saja ni. Hak ning hak tempat Imam Bukhari, hak duduk-duduk segala ulama fiqh, hadis, tafsir duk sini belaka ni. Ya itu. Luah dia tu lebih daripada negeri Thai lagi. 5 negeri ni. Pas di sinilah tepatnya adanya segala minyak dan bahan-bahan dan tanah. Minyaknya, bijinya, besinya, apa dia temaga, apa semua duduk sini. Rahsia sungguh-sungguhnya pot dia ni, hak tepat, hak dia duduk nyawa, duduk ambil segala kehasilan hasil bumi daripada negeri ni. Berapa tahun dia merata beratus tahun lebih duduk situ. Tu rahsia. Sebab tu rahsia dia tak pergi ke lain. Dia tak pergi ambil Jazair, dia tak pergi ambil Tunisia, dia tak pergi ambil Sudan. Dia makan depan tangga selalu dah. Apa? Makan depan tangga. Tu dia panggil mi kau ni, tepuk. Ahan, naban, depan rumah. Hak ni, mi kau. Mangkon cindeng. Dia pun pergi gomo depan rumah juga. Uyghur lah ni tu. Uyghur lah ni tu Turkistan Tawan Ok. Turkistan Tawan Ok ni kawasan bumi dia tu lebih besar daripada Thailand 3 kali ganda. 3 kali ganda. 1 ล้าน 8 แสนประมาณตารางกิโลเมตรประเทศไทยนี่ประมาณ 6 แสนตารางกิโลเมตร Dia dikuasai Turkistan Uyghur ni sebanyak 1 ล้าน 8 แสน tarang kilometer. Pada pasir Uyghur tu lebih besar daripada negeri Thai. Negeri Thai ni 6 แสน กว่า Pada pasir Uyghur tu dekat-dekat dengan 7 แสน 700,000 tarang kilometer. Jadi apabila ada pada pasir, gapo ada bawah tu? Ada macam-macam. Sebab tu Cina lah mana pun dia tak lepas Uyghur ni. Dia pergi makan depan. Sebab itu puak-puak kita kena tahu kata Rusia dan Cina ni dia tak pergi jajah negeri-negeri hak jauh. Sebab dia makan depan rumah. Tapi Inggeris, Itali, apa lagi? Holanda, tu dia kena pergi rata. Perancis dia kena pergi di Suria, dia kena pergi di Lebanon. Holanda tu dia kena mari di Indonesia. Inggeris dia kena mari habis di Malaysia, di apa semua. Dia kena pergi rata-rata. Nah, sebab tak ada makan depan rumah ni, dia kena pergi cari rata. Tapi Cina dengan Rusia, dah. Tu tengok. Jadi, Cina dengan Rusia dia masukkan komunis. Sistem komunis. Tak boleh. Kalau turut agama ni tak maju pada masa dulu. Masa dulu dalam sekitar 20-30 tahun ada lagi duduk bawa tu. Kalau duduk pakai peyah gini bila lah nak maju. Kalau duduk turut sejik, duduk pakai baju tu tak pada. Tak maju semua. Kalau orang ngaji luar, siapa kau orang ngaji luar? Orang ngaji luar negeri tu tak klik tak ada gaduh dengan semaya. Dulu. Kerana hina sungguh. Dalam satu jamiah hak ni hak cerita hak dulu lah. Nak semaya tu pakai hina demo ambil kereh. Kereh ni mic it file tu cucuh kok punggung gitu ya. Nah, cucuh punggung yok lo seloro. Nah, orang kalau nampaknya orang semaya pada masa dulu di Iraq pun baik,
apa dia di Mesir, terutama di Libya, semua tu di jamiah-jamiah jarang nak temu surau-surau dan masjid-masjid. Dalam jamiah sendiri tak ada. Di Tunisia, Allahu Rabbi, di Tunisia kau tengok lagi Burkiba pada masa dulu. Pok kita ada ke ngaji di Tunisia pada masa dulu? Ada tak ada taban? Oh, di Jalatan itu ada masa Ustaz Sing, dan ni ada lagi Ustaz Sing Malilo, Ustaz Sing tuan sekolah majlis lah ni tu. Tu ni Melaka tu. Dia duduk ayak cerita, bulan puasa supaya dengan duduk Chiang Mai, duduk bakak gitu, kita tak khabar kata bulan puasa. Tak boleh. Kerana kedai-kedai makan apa semua tu adalah satu polisi nak yobai rataban suruh orang tu buka kedai. Kalau siapa-siapa katuk kedai, salah. Burkiba sendiri dalam parlimen dia kata tak boleh. Saya mengarahkan rakyat semua tu kena buka puasa. Saya sendiri isap rokok dan minum air. Gok dia isap rokok. Islam tu Islam. Sebab apa dia kata? Puasa melemahkan ekonomi rakyat. Berpuasa kok malah tidur semua, tak ada raidai, tak ada apa semua. Dia kata lagu tu. Pas kita dulu lagu tu kita baru bangun bulan puasa kerja baru setahun dua ni dulu ambil lepas subuh kan tidur suk-suk. Tak gerak, tak nak gerak kan dah ludah dia semua apa tak gerak kering ketung. Nah, bos apa aku 12 tu kering tekak. Itu kan. Nah, saya ingat di sejid rumah apa semua bawa kopi sore-sore. Nah, nak pergi sembahyang jemaah dah tu. Bawa kopi tak? Ada tak bawa kopi? Ya, bawa kopi pada masa tu. Nah, rokok sekali tui sekali boh dari kopi. Takutnya Elio masuk dalam. Tu macam-macam lagu tu. Jadi apabila lagu tu tak gerak, apabila tak gerak tidur, apabila tidur tak kerja, tidak menimbulkan apa dia ekonomi. Hak tu cerita-cerita hak komunis dah. Lepas tu hak umat Islam mati dengan sebab komunis tu beratus ribu, beratus juta lah. Puluh-puluh juta mati. Nah, kita dengar bagaimana berlaku di Kemboja pada masa dulu, di Vietnam pada masa dulu yang mereka itu terpaksa melarikan diri mari di kawasan kita, di Thailand, di Malaysia apa semua pada masa sekitar 1980. Habis komunis, kita ada kebangsaan, ada komunis. Habis orang pakat kenal komunis tak boleh pergi. Komunis hancur. Komunis kata ya dia nak satu kata ya dia nak sama rata. Nyogi sama rata puak-puak kita ni, puak rakyat, puak dia kaya. Jadi rakyat dia cidik. Bo rakyat dia cidik pakat tak selalu. Patiwak selalu di Rusia pun patiwak tak di Cina walaupun learning dia nama ya Chin komunis tu. Nah, gapo Sataran gapo tapi cacun Chin gapo komunis dia buat. Nah, tapi sistem ekonomi dalam negeri dia panggil kapitalis belaka dah. Ada gapo? Ada Big C, ada apa dia Lotus, ada apa dia Caleb Sabsa apa semua dah. Ada macam-macam dah. Supaya dengan Amerika lagu mana lagu tu lah. Jepun lagu mana lagu tu lah Cina-nya. Dia tinggal habis rabop, gapo rabop komunis, rabop naruam hak dia duduk royak. Tidak ada komunis tidak boleh bertapak di atas dunia ini walaupun satu hari. Tak ada. Tak biasa berlaku, cuma menipu ya. Tu dia. Jadi apabila orang tahu hancur umat Islam tahu kata tak say komunis, dia wai satu lakon nesa lah. Ni nak dekat nak komari pak kita ni, maknanya tahun 1979. 1979 ni hak ni mai hebat. Kerana pada masa tu orang nak kepada Islam, nak kepada daulah Islamiah. Mula dah dia panggil As-Sahwah Islamiah pada tahun 1970 itu mulanya kebangkitan Islam. Kuam kelen wai Islam tu ada remaja-remaja pemula taruh janggut, ada orang pakai hijab kok Mesir 1970 itu ada. Jadi situ timbulnya satu wira buruk, hero. Mari daripada Perancis naik kapal terbang Air France bersama dengan pemberita lebih kurang 500 orang. Mari daripada Perancis turun di Tehran. Nengkau cekau pada tahun 1979. Sekali dengan
kain serba hitam, berjanggut, comel. Oh, hak ni ke wirak buruk kau orang. Dengan nama revolusi Islam. Mari. Revolusi Islam, patiwat Islam. Dia nak patiwat Islam. Lagu mana slogan dia? Amerika Cong Pinat, Israel Cong Pinat. Mari. Lagu mana slogan dia lagi? La Sunni wala Syi'i. Tidak ada Sunni, tidak ada Syiah, tetapi adanya Islam. Hanya Islam saja. Mari dah lah. 1979. Merebak tempat-tempat kita pada 1980, 1985, pok-pok kita hak learning tu. Allah, saya duduk ingat tekah tu, saya duduk ngaji comel kot temu yalah. Semangat kita pun. Kitab-kitab san Islam kita baca. Baca san al-Islam. Kerana nak pada Islam. Banyak sains-sains kita, ramai-ramai kita pun jadi orang panggil terperangkap dengan diayah yang dibuat-buat oleh golongan ini. Tapi kita tak tahu. Banyak sampai ke dunia Islam sendiri pun tertipu dengan slogan ini. Persatuan, ongkon, jemaah-jemaah, parti-parti Islam. Di Malaysia, parti PAH. Sampai ke peringkat antarabangsa, Ikhwan Muslimun, Harakah Ikhwan Muslimun, ada terpengaruh dengan golongan ini. Karena, comel sungguh, nak kepada Islam, nak perang dengan Yahudi dan Amerika, dan nak mengembalikan Baitul Maqdis. Habis nak gapo lagi? Sokong. Tapi setelah itu 1980 Iran perang dengan Iraq dengan Saddam Hussein. Situ mula tahu. Kata nak pergi perang dengan Israel, nak perang dengan Amerika. Apa pergi perang dengan Iraq? Perang pula perang lama sekali pen songkram ti yaunan ti sudในศตวรรษนี้8 ปี 1980 sampai ke 1988. 1988. Habis licing dengan flago minyak dengan apa semua. Tapi alhamdulillah dia panggil rakyat-rakyat negeri-negeri Islam pada masa tu, terutama negeri Khalij, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, apa semua tu, dia panggil dan duk sokong Saddam Hussein. Jadi tak boleh nak telan. Iran tak boleh nak telan. Saddam Hussein gagah dan dibantu oleh negeri-negeri Arab yang lain. Dia memikir, nak buat lagu mana? Kalau gitu kena pong Saddam. Pong Saddam suruh mari serang Kuwait. Pong Saddam tak apa, dia mau pergi serang dulu. Nah, tak apa, kawan tolong lek belakang. Hak ni perancangan dia mau. Nah, menteri luar negeri di Amerika pada masa tu dengan terang-terangan dia duduk sokong Iraq, lepas tu mai duduk serang Kuwait. Nyamai serai sungguh. Serai sungguh di situlah berlakunya kaumiyah Arab semula. Berlakunya kebencian, dia panggil peluk, เมล็ดพันธุ์แห่งความเกลียดชังในประเทศอาหรับด้วยกัน Buat perang situ. Pakat tak harap, Kuwait tak harap, Iraq tak harap, Arab Saudi tak harap pada Emirat, tak harap pada kota masing-masing. Daripada Arab tu, orang Arab sendiri dulu kata Arab lil Arabiyah, tapi akhirnya pecah sungguh kerana kisnya Iraq mai duduk serang Kuwait pada masa tu. Pecah. Apabila pecah, berlakunya dalang-dalang ataupun lakonan-lakonan dalam sekitar 2000, tahun 2000 dah lah tu dah. Tahun 2000 berlakunya di Afghanistan. Nah, kita tahu dah sekitar 20 Afghanistan hancur. Apa dia di Afghanistan tu asalnya mujahidin dia perang dengan Rusia. 8 tahun dia perang. Allah habis Rusia, sampai ke Rusia hancur dengan sebab perang dengan puak-puak mujahidin di Afghanistan. Bangkitnya satu negara Islam di Afghanistan. Tapi klik pada semula pula, klik pecah sama sendiri, doden tak tahu kata gapo, saya hikmat tia gapo pada masa tu duk selerak pecah sama sendiri, akhirnya naik puak-puak tok pakai mari.
Naik puak-puak Tok Pakir ni tak tahu mari di mana. Data-datanya ada kata gebar, ada senjata, ada bedi, ada alat. Mari nak rapah kuasa puak-puak orang tua dulu. Puak-puak Hikmatia, puak-puak apa dia Kolbuddin, puak-puak Sayyaf apa semua. Tak itu? Saya royak ni jauh ke tak tahu puak-puak kita dah hambak ke tak tahu. Nah, dah. Ha? Ha. Jadi hambak tu nama gapo Tok Pakir ni? Taliban ni Tok Pakir ngaji pondok. Tak ngaji bahasa agama lain. Ngaji kitab. Taliban puak dia tu supaya ngapak kita Tok Pakir dah ngaji pondok. Tidak ngaji bahasa apa dia asri, saman ke apa semua ni tak ngaji pondok saja. Jadi daripada dia morning bangkitnya lepas tu pergi lantik jadi satu kerajaan pada masa tu. Lepas tu apabila budak-budak masa dia lah naik semangat ke apa semua ni, tak sebi orang perempuan mengaji, duduk bong apa dia gereja-gereja, apa dia praputaruk hak besar sekali hak di orang put ni dia pergi bong habis. Tu tengok dia panggil timbulnya fikrah-fikrah keterlaluan, tasyaddud, sutong ni sasana. Sebab kalaulah gereja ataupun berala tu menjadi benda yang salah dalam Islam, bapa dok kena dok lok sampai ke 1000 tahun mari. Islam biasa meretah 1000 tahun dah kawasan tu. Abbasiyahnya, Umayyahnya apa ni macam-macam. Bapa kajian Islam tak ada pergi putus. Data-data mari kajian Taliban mai putus. Itu jadi satu persoalan. Supaya dengan ISIS lah, nanti tak kajian ISIS lagi. ISIS duduk peracur gereja-gereja di Syria tu lah. Patung-patung, palang-palang, praputaruk, tewarup, apa semua duduk peracur di Syria lah ni. Sebenarnya di Syria tu tempat orang Islam duduk meretah dah. Suria Syam ni dibuka pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ubaidah bin Al-Jarrah sahabat lagi duduk meretah Syria. Kalaulah patung-patung itu perlu dihancur, maka sahabat lebih berhak untuk nak peracur lagi. Tapi nya taruh sampai ke 1000 tahun mai. Lepas tu mai duk peracur pun yang ni. Bapa kita kena main mikir. Siapa ajaran Islam ke dak? Ajaran agama sungguh ke dak suruh mai duduk peracur sini. Memang tak molek. Saya bukan nak sokong berala tu, tapi orang panggil hak tu hikmah. Dia panggil at-ta'ayush as-silmi al-ihtiram. Kan haikiat rawang sangkom pahu wathanatham tu Islam hak duduk jaga. Islam jaga. Siapa cloning pun. Di Turki itu gereja-gereja duduk ada siapa cloning. Nah, di Turki tak ada peracur pun. Tapi apabila marinya pemahaman yang keterlaluan, maka di situ hancur. Jadi khulasahnya, mari Taliban, tekah-tekah tu timbulnya Al-Qaeda. Al-Qaeda mari. Usamah bin Laden. Usamah bin Laden daripada Arab. Dia tak puas hati kerajaan Saudi kerana kerajaan Saudi pergi duduk panggil orang-orang Amerika ni 300,000 tentera Amerika mari duduk di Khalij al-Arabi, di Arab dengan senjata ke apa semua. Seolah-olahnya Saudi itu dijajah oleh Amerika. Jadi dia ni tak puas hati, jadi menetai kerajaan Saudi. Dan timbulnya fikrah-fikrah takfir, mengkufurkan kerajaan Saudi ada. Terutama Usamah bin Laden sendiri, Al-Maqdisi, orang-orang hak run hak dulu tu. Jadi timbulnya fikrah kufur negeri-negeri Arab, negeri-negeri Islam timur. Al-Qaeda wallahu alam timbul lagu mana parakit dia gapo, tapi seolah-olah dia ni jadi orang panggil apa dia, jadi ongkon cepak kit sementara saja. Kita tak tahu kata pada masa tu orang seluruh dunia pakak duduk takut gerung kepada Al-Qaeda. Sebab dia boleh bom World Trade Center. Pergi pada Amerika, pergi bom, nyogi buat lakon ni. Tak tahu dia sungguh, tapi orang dia mengaku sungguh kata orang dia buat. Tapi buat di peringkat mana? 9, 10 ke, 8, 9, 10 ke, tak tahu dah tu. Pentingnya 1 sampai 10 tu dia
เข้ามีส่วนร่วมในระดับไหนในระดับ90หรือเปล่า1 ถึง 9นี่คนอื่นเตรียมไว้หมดorang lain buat belaka hak tu Allahu alam supaya ada igak pak-pak kita tu lah lebih kurang tu ya. Tapi hak ni hak dunia hak pak kita ni ya hak cek he tabah gitu ya bong gung sekaligus lepas bong sekaligus lepas ya 3 kali ya Allah Abdullah prakat kata Abdullah cik mamak baka dah itu kan padahal siapa duduk buat tak tahu hak dudai supaya juga dengan apa dia yaba nang semet nah temung kok golok kok tabah apa semua tu ya memanglah kita kena kerana kita jadi alat tunggangan tetapi hak nombor 1 sampai 5 ni tu hak tu tak tahu main mana kita je rap cuang 8 9 dah 9 10 dah situ jadi supaya juga dengan World Trade pula begitu ya lebih kurang jadi memang mungkin ada anggota-anggota Al-Qaeda duduk terlibat dalam itu tapi belum pada tu tak tahu sebab lah ni pun pakat tahu belaka kata World Trade Center orang puluh-puluh ribu tu Yahudi tak ada seorang habuk tu pada masa hari itu jadi macam-macam dan duduk tubik segala rahsia jadi apabila habis hak tu Afghanistan hancur Iraq dulu ni Saddam Hussein perang yang dibantu oleh kerajaan negeri-negeri Arab masa 8 tahun boleh bertahan daripada Al-Majusi Al-Syi'i dah boleh tahan daripada demo ni 8 tahun akhirnya pada tahun 2003 ni mari bom habis Amerika mari gomo lagu mana 2003 tu bom habis sutera kerana apa kerana caprap Al-Qaeda patut caprap awut kemi awut ciwapak ada dalam Iraq dia kata ada sudah bom sute pun tak ada Al-Qaeda hancur tak ada apabila Al-Qaeda hancur sekali dengan hancurnya umat Islam di Iraq dan di Afghanistan tak ada lah ni Al-Qaeda tak ada lah dia panggil pen piang kasia keradak dah lah ni nama ya taring-taringnya cabut demo habis taring dengan kuku dengan jadi gergasi dengan pernah hidup serai di Amerika pernah duk takut habis sutai dunia duk kata takut nyawa apa kena nyawa dengan gapo dia panggil apa dia panggil dengan kerang apa hai cai ni bakar gas apa semua kan masa tu kita ingat dah sekitar 203 205 pakat takut habis pada Al-Qaeda la ni ka'annahu la syai seperti mana tidak pernah berlaku gapo Al-Qaeda tak ada gapo orang tak kenal dah ni rung baru ni hak dalam sekitar 3 tahun 4 tahun tak kenal dah arai ke Al-Qaeda arai ke Taliban tak kenal dah apa tapi kita pergi seterusnya Ustaz setelah kita tengok perkembangan dunia Islam dari ini setelah perkembangan dunia Islam pada zaman sahabat dan juga zaman kerajaan Turki zaman Utsmaniyah sebelum pada itu sebelum kita nak pair itu kita pergi satu peradan Ustaz iaitu peradannya yang kita nak Ustaz tambah sikit iaitu bagaimana pandangan dunia Arab di atas penindasan umat Islam di Syria dan juga di Palestin. Sebenarnya saya nak pergi situ dah. Jadi daripada Syiah duduk tonjol kata dia tu nak perang dengan Amerika dan Israel al-maut li Israel al-maut li Amerika tak itu daripada 1979 sampai ke lebih kurang 2010 dia boleh bertahan lebih kurang 30 tahun lebih dia duduk bawa slogan ini data-data mari tengok kata 30 tahun lebih ni Amerika tak apa sekali. Amerikaไม่ได้พินาศอิสราเอลก็ไม่พินาศแต่ที่พินาศคืออะไร hak acur sungguhnya gapo Iraq nyogomok dia belum pada Iraq Lubnan habis sutai negeri Lubnan yang makan di Syiah orang dunia Islam tak khabar gapo yang makan lagu mana
makan celah-celah dia perang dengan Iraq. 1982 dia hantar tentera pok-pok dia pergi di Lebanon. Dalam sekitar 100-200 orang gitu ya. Lebanon ahli sunnah belaka, 90% ahli sunnah. Dunia pakak duduk gaduh, duduk tengok di Iraq ni, duduk Iran 10 tahun ni, dia pergi makan Lebanon senyap-senyap. Dunia surat khabar tak tubik pada masa tu tak ada gapo, dia pergi bom, dia pergi peracur umat Islam. Sapakah hari ni sebagai rengkahnya, Lebanon sekarang ni dikuasai oleh Syiah 100%. Perdana Menterinya, Presidennya, walaupun adalah kata orang Sunni ke apa, tapi itu adalah nama ya. Tapi sebenarnya sekarang ni dikuasai oleh Syiah. Saya pergi datang bang ni dan doa insya-Allah dalam sekitar 2 minggu lagi masa nak pergi pula Lebanon nah, insya-Allah. Kita ada bantuan di sana. Nah, boleh pergi tapi hak itulah jadi bahaya sikitlah kerana tempat-tempat Syiah. Apabila Syiah di Lebanon, dia mari makan di Iraq. Iraq ni mula-mulanya Amerika tahu bang tu itu kan? Tahun 2003. Tahu bang. Bang sudah bang tahu ni tahu bang hancur lebuh habisnya. Nyagi jeput Syiah mari duk meretah di Iraq. Musuh sungguh kedak dua ni. Supaya kita ada kebun, ada kebun. Nah, saya dengan ustaz ni kita musuh dua. Data-data saya gi gapo dia kebun 100 rai ni gi wak gapo merung. Wak merung kebun hak saya gi duduk merung 100 rai. Sudah merung sudah nane tengok. Gi jepuk Ustaz Razak tu gi tolong gi cara. Padahal Ustaz Razak kata musuh saya. Jadi duduk ayat atas saya musuh dua orang ni. Tapi bapanya pergi panggil Iran mari duduk cara lah ni dia Iraq. Hak tu pelik tak tu kita? Pelik. Kerana gapo Iraq lah ni juga dikuasai oleh Syiah 100%. Baghdad lah ni semua Maliki gapo semua umat Islam. Nah, apa dia umat Islam duk kena seksa, kita tengok dalam YouTube tu Allah la haula wala quwata illa billah, diseksa dengan secara kejamnya. Sekadar kata nama umat, temu nama Aisyah, nama Abu Bakar, dia mau bunuh sungguh. Bunuh. Tak ada alasan gapo dah. Tu di Baghdad terutamanya. Jadi hancur di Iraq. Di Syria lama-lama mai dah 30 tahun juga dalam masa ni. Dalam masa 30 tahun ni juga, 40 tahun ni Hafiz Assad pada masa tu meretah dan Hafiz Assad jadi Syiah. Patullah ni siapakah anak Bashar Assad di Suria. Nah, mari duduk peracur umat Islam juga. 90% di Suria tu walau Syiah tidak ada sikit pun, dalam sekitar 3-4% saja, tetapi dikuasai sekarang ni oleh Syiah 100%. Apa tu kita lalu. Jadi 3-4 negeri. Lepas tu akhirnya di Yaman dah itu kan, di Yaman. Juga Syiah menguasai juga. Nah, di Sana'a Syiah ni dia mari menguasai ibu kota. Lepas pada tu dia serai dengan orang panggil paksa lah. Kena bunuh siapa tak ngucap sepong dia bunuh apa semua habis. Jadi bila tu dunia tahu kekejaman Syiah bila apabila berlakunya dia panggil Patiwat Dok Malik Ar-Rabi' Al-Arabi 2011 baru 2011 ni mula di mana di Tunisia. Nah, mula di Tunisia apa dia panggil situ. Lepas tu dia mari di Libya, dia pergi di Syria, pergi di Mesir. Tak itu kan je lagu tu. Tempat lain tu jadi ada Allah ada benda. Suria ni duk sampai ke 4 tahun 5 tahun pun duk gomo sampai masuk tahunnya kelima dah ni. 2016 ni masuk tahunnya kelima ni, masih lagi adanya pertempuran di antara rakyat Islam yang satu pihak dengan musuh Islam. Law ni tu bukan satu pihak dak. Bukan Bashar Assad saja dak, bukan Syiah Bashar saja dak. Mari di Lebanon tu. Mari serai, mari di Iran, mari di Syria, Rusia mari, Moskow mari. Segala agama semua tu pakak mai duk serai di Syria lah ni. Kita ingat dah.
Syria lah ni itu adalah pertempuran di antara umat Islam satu pihak dengan kekuasaan bangsa-bangsa bersatu seluruh agama. Yahudi mari, Kristian mari, Majusi mari, Khawarij pun ada, Buza pun ada, India dan Cina ke apa semua. Pakat masuk Syria habis. Ini apa yang berlaku di Syria dah. Tapi pentingnya lah ni orang pakat kena adalah bahaya Syiah tu lagu mana. Tapi setelah daripada dia tu tipu dunia Islam 35 tahun. Tengok. Pada sekitar 2000 ni tu dia buat berlakon. Dia perang dengan Israel. Hizbullah di Lebanon, dia kata dia perang dengan Israel. Kita ingat tak dalam sekitar 10 tahun? Ingat tak Hizbullah? Oh, Hizbullah pakat sia Hasan Nasrullah pada masa tu. Jadi wirak buruk, jadi hero support dengan Khomeini jugalah. Pada masa 10 tahun dulu ya. Dunia Islam pakat duduk, oh Hasan Nasrullah. Padahalnya bukan saya duk royak lama dah, tapi saya pergi baru ni di Lebanon pun duk kecek dengan sains-sains. Dia royak kata perang di antara Lebanon dengan Israel, perang di antara Hizbullah dengan Israel tu, dia kata Hizbullah tu mari duduk tempat dia duduk banyaknya duduk di sepadan Israel dah. Duduk balik selatan, duduk tang tontai supaya tabah golok ni lah. Mudah-mudah kata. Jadi kawasan tabah golok ni mudah-mudah kata tempat Hizbullah duduk di Lebanon. Pas lek sana ni Israel dah lah. Misalnya kata panjang tu Israel dah. Dia buat perang waktu Israel mai duduk tahuk bong ni, dia tak bong dia ditabah di golok ni. Hak tempat Hizbullah ada. Dia pergi bom di Surak tu. Di Beirut ni. Beirut ni cai kelang มือง ของ Lebanon. Tepat umat Islam Sunni 100% duduk situ. Dia pergi bom situ. Buat tu bek berita royak kata apa dia Hizbullah ke apa semua. Tak ada. Itu adalah lakonan. 10 tahun dulu. Hancur lebuh habis umat Islam di Beirut. Tidak ada gapo dengan sekolah, dengan gapo rumah, kena lari, kena gapo hijrah habis. Nah, apabila hijrah, pok dia masuk. Apa dia Syiah apa semua ni. Jadi itu apa dia berlaku di Lebanon. Suria pun lagu tu lah, tapi Suria mempunyai cerita yang agak panjang, mungkin kita Skoda apa dia? Skoda buat seketika. Buat seketika. Kita jumpa itu apa dia? Bear dulu. Azad dulu. Kan ada tak? Bear dulu. Lepas tu kecek boleh 10 minit lagi. 10 minit lagi semaya. InsyaAllah. Kau lagu mana? Tu selalu. Tak main kata tu, tak apa, kita tu. Ya, insyaAllah. Jadi seterusnya Ustaz, kita pergi kepada masa depan umat Islam Ustaz. Boleh kita nak tahu juga dari segi setelah dunia Islam di hari ini tertindas, diancam oleh musuh-musuh, dan bagaimana orang panggil masa depan umat Islam. Adakah dia terjamin, orang panggil diselamat, seterusnya orang panggil untuk kembali seterusnya, ataupun umat Islam pada masa yang akan datang sana ni mundur ke bagaimana Ustaz? Saya rasa sebelum pergi situ tu ada satu lakon lagi kita tak tahu, pelakon. Jadi acu boleh dalam masa sejak lebih-lebih ni nak ya lo we jadi pok kita pakat we nampak jelas. Kita kena tu lakon pelakon lah. Nah, daripada apa dia Kamal Atatürk, hak ni hak kebangsaan. Kebangsaan. Mari Khomeini, Karl Marx, Lenin, Sukarno, orang bawa fikrah sosialis belaka tu. Jamal Abdul Nasir. Pada masa tu orang ngaji luar tak anak Jamal Abdul Nasir. Lah ni ada lagi Jamal Abdul Nasir ni. Ada lagi. Mustafa Kamal ada lagi kerana terpengaruh. Tu dia panggil dulu dah. Jadi lepas pada tu Syiah Khomeini ada. Orang letak nama Khomeini dah itu kan. Khomeini. Kerana orang panggil kerasai dunia. Usama lah tu. Mari. Apa dia? Setelah itu dia Syiah ni dia tak boleh nak taqiyah
sewaktu di Suria. Umat Islam di Suria lah yang membongkarkan segala rahsia Syiah. Orang panggil dia duduk senjoh tira-tira, hak dia duduk nusuk sebelum pada ni, umat Islam di Suria. Allahu Rabbi, siapakah ini? Sebab umat Islam di Suria ni lain, tak serupa dengan di Iraq, tak serupa dengan di Baghdad, tak serupa di Libya, Tunisia ada. Hak ning hikmat Allah Subhanahu wa taala. Saya ada tulis surat dah dengan bahasa Thai, kalau pok-pok kita boleh baca. Fadilat Syam, pok-pok kita kena pergi baca habis. Kelebihan negeri Syam yang disebut dalam Quran, sebut dalam hadis banyak. Selepas daripada Mekah dengan Madinah, Syam lah disebut di dalam Quran. Bahkan dalam hadis lebih banyak sebut kelebihan Syam lebih pada Mekah Madinah lagi. Dalam Quran tu sekadar kata apa dia dimnan, bukan secara zahir tak sebut kata Syam, Suria tu tak ada. Nah, Mesir ada udkhulu Misra, tapi Syam tak ada. Tapi dimnan ada. Wattin wazaitun wa turi sinin. Wattin wazaitun tu Syam dah tu lah, dalam ulama tafsir kita berbalik tengok. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Bumi yang kami memberkati persekitarannya. Yang murak, yang dipaham, yang dimaksud dengan bumi yang Allah memberkati di sekitar bumi Palestin ialah Syam. Hak tu ijma' ulama. Dalam hadis pula mai ya tuba lisyam, ya tuba lisyam. Hadis Nabi doa dah untuk kebaikan Syam. Banyak hadis kelebihan. Hak ni nak ayat kata Syam ini dia mempunyai risalah tersendiri. Kerana Syam adalah al-malhamah al-kubra, tempat berlakunya peperangan terakhir di kalangan umat Islam dengan musuh Islam. Syam terutama Dimash, tempat turun Nabi Isa. Dajjal apa semua kena bunuh situ belakang ni. Tempat mahsyar dan mansyar, tempat umat Islam, umat seluruh manusia akan dikumpul di sana. Turunnya Nabi Isa, yanzilu Isa bin Maryam indal manaratil bayda. Nabi Isa akan turun di menara putih yang berhampiran dengan Syam, di Dimash. Sebut lagu tu lah dalam hadis. Tilka malaikatullah basitatun ajnihataha ala Syam. Kerana berkat Syam ni, kerana malaikat-malaikat duduk memayungi, membuka sayap-sayapnya dan memberkati dan apa dia memayungi bumi Syam. Malaikat duduk payung bumi Syam. Tengok kelebihan. Sahabat 900 orang lebih mati situ. Sahabat. Jadi kelebihan bumi Syam tak serupa dengan bumi lain. Sebab itu apa yang berlaku di Syam ni puak kita kena tahu. Kena tahu. Iza fasadat ahlu Syam atau iza fasadatis Syam fala khaira fikum. Apabila huru-haranya Syam, apabila punahnya Syam, maka tidak ada kebaikan lagi bagi kamu wahai orang Islam. Kita duduk selerok tabak learning kerana di Syam ni selerok. Kita ingat mula. Syam ni dia merupakan port hak umat Islam. Tempat huacai hak umat Islam. Selagi mana di sini di huacai di port ni ada masalah, seluruh anggota bermasalah sekarang ni. Sebab itu dia kata obat apa lama gitu lalu di Syam ni. Lama kerana dia bukan dia duduk nak pergi beki dah saja dak. Supaya dengan di Mesir, di Libya apa semua tu dia sekadar anggur ya. Sekadar anggur dia. Jadi anggur ke apa dia panggil Ton King apa semua tu. Dia panggil apa? Kita nak pergi anggur daun diri apa semua kau datu. Tapi hak ni dak. Di Syam ni dia nak gali. Dia nak gali daripada tunjang akar umbinya, lepas tu dia nak tanah Islam, tanah semula selalu dah. Hak tu dia payah, dia panggil pelian tang rebuk.
Jadi perlu kepada usaha-usaha yang gigih, yang hijau. Lah ni dalam masa 5 tahun ni umat Islam kena bunuh 300,000 lebih. Dalam masa 5 tahun 300,000 lebih. Orang hijrah 11 juta orang, tak ada rumah. Duduk kat Syria, duduk kat Palestin, duduk di Lebanon, duduk apa semua ni lebih kurang 7 juta lebih. Masjid 1000 buah lebih hancur buah. Hancur buah, tak boleh nak semaya gapo. Lepas tu masjid ni bukan masjid biasa lah di Syam. Masjid Umar, Masjid Khalid, Masjid Bilal, masjid apa? Hancur buah. Tengok. Nah, jadi kenapa di situ Allah sedang memilih ahli Syam untuk nak mewakili puak-puak kita ni sekarang dah ni, nak mewakili untuk nak keracak nakak hak musuh Islam sungguh. Dan ni orang pakat tahu habis. Kanak mati tak ada masalah. Kanak mati supaya dengan di Madaya, saya bahasa kecek. Madaya ni satu tempat yang berhampiran dengan Lebanon. 50 kilo ya daripada ibu kota Damsyik. 50 kilo. Tapi dia jadi bukit, tempat bukit. Sung kuat radap 6, tali 1400 meter. Duduklah kat dah sejuk lah ni. Puak-puak Syiah daripada Lebanon dan daripada Dimash, dia pergi duduk kepung, tak boleh makan. Tak hantar makan ni. 7 bulan dah tak hantar makan ni, tak ada makan ni. Harga melambung tinggi. Sampai ke beras sekilo ni $300. 10,000 kok lebih. Beras sekilo. Gandum lebih kurang tu ya, 250. Susu budak tu pun $200 lebih. 7,000 kok sekilo beras. Sekilo apa dia susu budak. Hancur. Budak-budak duk jadi tulang, jadi ninggal kulit ke apa semua. Makan anjing, makan kucing-kucing dah. Nah di Madaya sekarang ni. Tapi walau bagaimanapun mereka tetap orang panggil berjuang, berjihad dan menetai musuh-musuh Islam yang datang daripada Syiah. Dunia pakat nak tengoklah ni, siapa yang jahat sungguh, siapa yang nak memusuhi Amerika, Yahudi ke apa semua. Dak, hak tu palsu ya. Hak sungguhnya ni umat Islam ni hak dia duk nak. Hak duk nak sungguh bukan kata Amerika cung pinat, Ziu cung pinat, mai mi. Hak sungguhnya Islam tengah, pracacat Muslim tengah ti pinat. Jadi hak ni hak berlaku di Suria. Tapi umat Islam benar dia dak seredah dalam sekitar 2013 ni. Nah. Jadi dak benar dah. Apabila nak benar timbul semula hak ni kena kecek panjang pula supaya juga dengan botbat hak Al-Qaeda pula. Tapi lebih garang, lebih gasing, lebih daripada Al-Qaeda lagi, iaitu nama dia IS. Timur IS, tak tahu mari mana hak ni pula. Cuma tahun baru ni, bulan puasa baru ni dia iklan kata dia tu jadi Khalifatul Muslimin. Nama dianya Abu Bakar Al-Baghdadi. Dia iklan jadi Khalifah Al-Muslimin, Daulah Khilafah. Tapi parakik dia, hijau dia nya lepas Maidah setahun ni pun dia duduk bunuh umat Islam juga di Suria. Tak ada perang dengan Bashar Assad, tak ada. Tu cerita-cerita dah. Kebetulan ulama-ulama suti dunia pun pakat mai duk ayat kata berhenti, jangan, bahaya. Bahaya lebih pada kaedah dulu. Kaedah dia hukum kafir orang-orang pemimpin-pemimpin Islam, kerajaan-kerajaan Islam. Tapi ISIS ni, Daesh ini, dia bukan kafir saja. Dia perang pula, dia bunuh umat-umat Islam yang tidak membaiat kepada dia. Ini satu macam pula dah. Supaya juga dengan Syria, Rusia dia mari nak serang Daesh dalam sekitar 2 bulan baru ni. Tapi ternyata tempat hak dia serangnya bukan Daesh, bukan tempat Daesh, tapi tempat mujahidin orang Islam hak duduk nak serang Bashar. 90% lebih kongtap hak Rusia mari serang mujahidin di Dimash. Bukan giduk serang tempat-tempat askar hak Daesh dah, tak ada. Tu kenyataan ni orang pakat tengok. Gapo dia ni? Kita kena tengok semula pula. Apa dia Daesh, apa dia ISIS. Tapi bagi saya setahun lebih dah. Saya duduk lama dah di Nara pada tahun dulu, bulan puasa dulu lagi saya ayat kata Daesh
bukan hak sungguh lagi. Daesh kerja dia serupa dengan Syiah ni juga. Nak makan sama sendiri. Cuma ambil topeng. Tak mungkin satu-satu orang panggil jemaah nak buat jadi satu daulah, tapi khabar-khabar timbul mari secara mengejut. Ada dengan kereta gebah, ada dengan peluru, ada mari di mana ni, mari di mana. Tu hebatnya. Kalau puak-puak kita belajar bagaimana dia pergi serai Mosul, dia pergi serai di Baghdad, hak tu pelik sungguh. Pelik. Nah, dia pergi masuk 3,000 orang yang pergi serai Mosul. Mosul ni negeri bandar yang besar nombor 2 di Iraq. Lepas pada Baghdad di Iraq. Karena punti dia ni perlahan 100 tarang kilometer, 500 kilo. Duduk mana? Tabah sapan mana? Lego tu. Nah, dia boleh menguasai selama lebih kurang 10 hari 2 minggu gitu ya. Pas gapo dia masuk di Mosul tu tepat kele senjata hak Amerika dan hak Syiah duduk situ. Dia pergi masuk ni Syiah Amerika, Syiah Iran, Syiah Iraq pakat lari letak poket. Lari habis. Lari sungguh-sungguh. Dan mau ni pun serai pergi duduk masuk ambil rapah segala senjata hak sana. Hai. Mukjizat setara mana lebih pada mukjizat Nabi ni. Pergi serai dalam masa 2 minggu. Amerika lari, Syiah lari, Syiah dua-dua Syiah lari habis duduk di Baghdad. Lepas kepada ISIS ni mari duduk tawar segala alat senjata. Bukan sekadar duduk tawar alat senjata, tetapi duduk rapah duit sebanyak 5 apa dia bank 5 tempat. Bank hak Amerika saja nah. Thanakan ik 5 แห่ง ประมาณ 425 ล้านดอลลาร์ Boleh ambil duit pula. Ambil duit, ambil senjata. Lepas pada tu Amerikaประกาศ จะถล่ม ISIS ใช่ไหม 30 กว่าประเทศไม่ดถล่มยิ่งถล่ม ISIS ยิ่งข้อkuat sapakah hari ni Amerika duk telom setahun lebih dah, Rusia duduk tak selom 2 bulan lebih dah, tapi kau kuat sapakah hari ni. Gapo ni puak kita kena tanya question mark banyak puak ni. Saya duk pasal puak Wairung duk tengok dalam Facebook ni, duk tengok dalam Facebook, duk tengok dalam YouTube, semangat. Kerana mari dengan Muhammad Rasulullah. Hak ni bukan tamadar, sujud. Sujud hak ni. Hak dulu tak apa sekadar berjanggut dengan kain-kain serba hitam dia. Daulah Islamiah. Hak ni khatam rasmi hak Nabi Muhammad Rasulullah. Lepas tu guna khalifah. Tak ada dah lepas dah ni. Tak ada dah. Syiah je pakai Hizbullah. Hak ni Muhammad Rasulullah. Khatam pratap tra hak Nabi doi terung. Hak ni kena suluh dengan mata lain dah puak kita. Tak padan dengan mata hak ni dah. Saya duduk oyak dah. Sekadar kata nak tahu je ni je gapo je harga 100,000, mungkin orang tabah boleh tahu. Mata cicing sekadar kata 2 juta 3 juta kita boleh cari orang nara lagi tengok sungguh kedak ni harga 2 juta 3 juta. Tapi kalau 100 juta duk rasa orang bakok pun tak boleh nak nilai dah. Kena pergi di Singapura. Kena ambil token hak Singapura mai tengok cicing ni 100 juta sungguh kedak. Kalau siapa kau 1,000 juta, orang Singapura pun tak nak tahu dah. Kena ambil orang pakar sungguh. Pu ciao chan sungguh mari tengok. Supaya nak beza di antara palsu dan yang benar. Hak tu sekadar mata ya. 1,000 juta tu. Tak ada cerak. Tak ada orang-orang boleh tahu. Kena panggil Amerika, Perancis, kok anu mari tengok. Nah, mari X-ray, mari gapo, cai sang laser apa semua dah tu. Nak tahu. Tapi ni khalifah Al-Khilafah ya ikhwan. Al-Khilafah ni ad-dunya wal akhirah. Dunia dan akhirat. Siapa ni nak boleh menentu kata hak sungguh hak palsu tak palsu? Kita kena tanya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kena tanya orang Ciao Chan. Dan orang Ciao Chan di sini ialah ulama. Tanya ulama Suria, tanya ulama Baghdad, tanya ulama Lebanon, tanya ulama Mesir, ulama seluruh ulama lah ni. Kita duduk tanya kau teng ulama Tony ke nai. Kau kita duduk tanya tepi-tepi tembok, tepi-tepi jalan gitu ya. Tak ada. Kita kena tanya ulama. Dan ulama ada banyak doa ayat saya dalam Facebook. Doa tu baik semua.
ulama-ulama. Wallahi saya ni dalam masa 3 tahun ni dengan duk baca makalah, pergi jumpa sendiri, demo mari di jamiah, berpuluh-puluh orang demo pergi, kita pergi apa dia seminar antarabangsa mana-mana, lebih kurang 50 orang, 60 orang ulama peringkat dunia. Saya tak jumpa seorang pun yang kata yes kepada ISIS. Tak ada lagi yang kata cai kepada ISIS, tak ada lagi. Saya cabar dalam Facebook saya setahun baru ni lagi, kalaulah ada ulama peringkat dunia yang diiktiraf oleh dunia mengaku kata benarnya ISIS, saya nak masuk ISIS. Saya nak sokong ISIS. Sebab khalifah kita nak belaka. Khalifatul Muslimin kita nak. Tapi sampai sekarang pun kita tak tahu ulama, tak tahu lagi, wallahi tak tahu lagi, tak dengar lagi ulama yang garanti kata ini adalah benar. Saya buat keputusan di Masjid Patah pada tahun baru ni lagi, kata kita ingat molek fajar ada dua, fajar kadzib dengan fajar sadiq. Fajar kadzib nak ber tak boleh, semaya tak sah. Jadi hak ni fajar kadzib ni, fajar kadzib. Sebelum datang fajar sadiq biasanya adanya datang fajar kadzib. Itulah ikhwan yang saya hormati sekalian, apa yang berlaku itu dalam dunia. Tapi sebagai khulasahnya, dunia Islam sekarang ni, hak ni kita kena yakin. Wa man nasru illa lillah, illa lillah. Tak ada. Nah, Allah akan membantu. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kemenangan tetap berada di pihak orang Islam. Hak ni sebagai ajaran kita, sebagai satu ibrah. Satu ibrah dah. Hak duk berlaku di Suria, orang tanya bakpo ustaz, tak benar lagi. Bakpo tanya demo tak benar kita. Kita ni misuan, tidak tamai kau ni cai canak replau. Kita kena tanya kita. Balik orang Rusia benar, orang Syria benar tiap-tiap hari. Budak-budak dia. Dia rakyat kata, peracurlah sekolah-sekolah kami. Kami akan belajar walaupun di jalan raya sekalipun. Peracurlah masjid-masjid kami. Kami akan bina semula dan akan kami bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni budak umur 7-8 tahun ya. Syam lah ni dia duduk musuh duduk perang Gaza, Palestin, perang 30-40 tahun dah. Tapi cuba tanya ulama-ulama dia lah ni. Belana, orang habis Quran, orang hafal Quran, alim di sudut fiqh, tafsir, hadis dan berbagai-bagai ilmu. Naiha satu daripada 5 orang ulama dalam dunia ni, adanya ulama Syam. Siapakah ini? Di Palestin tu, orang duduk belajar di kemah-kemah, tapi nya jadi alim lebih pada pok kita lagi. Teruk, alim tak padan dengan pok kita. Alim pok demo tu ngapa Fathul Bari, bukan ngapa Sahih Bukhari saja dah. Ngapa syarh Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Fathul Bari demo ingat. Ulama mereka, ulama Syam, siapakah ini? Bagaimana mereka boleh menuntut ilmu dalam keadaan serpihan peperangan? Tham kelang orang panggil sak parak hak pang hak songkram ni. Puak kau rian rudai yang rai. Hak ni kita kena Allah belakalah. Dia mau buat sungguh. Kerja dia mau kedai kopi ada tak? Di Gaza ada kedai kopi apa putih. Cuba kita pergi samduk tengok. Di Syria lah ni ada apa? Tempat senam keng road, keng apa? Keng nok, keng apa semua. Ada apa tempat? Ada apa tempat? Dia mau buat sungguh. Dia mau kerja sungguh. Pak kita banyak kata kita Yunai satanakan songkram, tapi pada burung pada sejik ni banyak pada burung lagi tak itu kan? Pok kita. Pok yatel lah, orang yatel retina tak ada mana. Retina dia pergi pak sejik, dia pergi di sekolah ke apa semua tu. Tapi pok kita pok yatel ni kan saya baru nampak orang yatel ramai. Tempat lain hak duk pergi tak ada orang yatel. Pas kata duk mana ustaz? Kata kalau nak kira Syam tu berapa hotel negara hari ni ustaz? Syam. Disebut kata Syam sekarang ni berapa hotel negara? Syam ni pada asalnya dia 45 lah. Nah, Palestin sendiri, Lebanon, dia lagi Suria, patusa lagi dah jatuh. Ordon, Jordan. Pak negeri ni dikatakan Syamul Kubra pada masa dulu. Sultan negeri. Tapi lah ni yang becek jadi Pak itulah Pak negeri. Tapi lah ni apabila sebut kata Syam tu ialah Syam di Dimash. Kerana Asyam berlakunya di Dimash.
Nah, yanzilu Isa bin Maryam 'indal manaratil bayda syarqiyyah Dimashq. Itu hadis sahih. Jadi banyak lagi kelebihan-kelebihan Syam ni, berkat sungguh. Nah, kita duduk tengok Allah watin wa zaitun pak dia, pakai dia bumi sute Syam ni berkat. Tanah gapo naik. Tengok. Nah, tu macam-macam lah jadi apa dia kelebihan. Cuma yang kita nak ada boleh pengajaran kita jangan berasa kata lemah. Allah Subhanahu wa taala tetap membantu, dan kerja Allah sekarang learning tu, kerja dia di antara kerja banyak-banyak tu sedang menolong umat-umat Islam. Itu sah. Yang kedua, kezaliman tidak akan berpanjangan. Tak panjang. Innallaha la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu. Allah Allah ya panggil Allah tali pada orang zalim ni. Prawing wela kanan eng. Allah tali pada orang zalim. Siapa masa yang Allah akan ambil kelik, Allah tak lepas dah. Tak kira mana pun. Masuk lubang cacing pun, tu hak zalim. Nah. Hak tu sebab tu ittaqu da'watal mazlum. Takutlah doa orang yang kena zalim. Fa innaha tuhmalu 'alal ghamam. Kerana doa orang kena zalim tu, Allah duduk sakut di awan-awan. Wa yaqulullah subhanahu wa ta'ala, dan Allah juga berfirman berkata, wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan kebesaran aku, la ansurannaka walau ba'da hin. Lagi aku akan bantu kamu walaupun masa berlalu panjang mana sekalipun. Ikut masa mana pun aku akan tolong. Dia panggil rap reang lah. Rap reang lah. Kalau kita jadi Perdana Menteri, rap reang lah you. Nah hong lah. Raw Q kanan Allah SWT letak di awan. Nah, ittaqi, dalam hadis lagi, ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallah hijabun. Tidak ada hijab di antara apa dia doa hak orang kena zalim di antara Allah SWT. Tuhan terima selalu. Sebab tu kita kena ingat. Nah, kezaliman tidak akan berpanjangan. Bashar Assadnya, apa dia masa dulu, siapa? Qaddafi, lagu mana dia mati? Qaddafi, 30 tahun dia meretah Libya. Orang mati banyak, orang duduk salah faham dengan Qaddafi. Qaddafi ulama tak ada kata rahimahullah. Tak berani nak kata. Ulama tak ada berani nak kata rahimahullah. Orang-orang hak ciumak dia panggil al-makburu lahu. Orang kena kambuh itu. Kata lagu tu. Ulama khilaf. Bahawa dia mati, ulama khilaf. Satu, ada ulama yang mengkafirkan dia. Kafir tu. Yang kedua, ada ulama kata dia mati dalam Islam. Kita tak tahu, kata dia boleh hadir dia bertaubat. Yang ketiga, tawakuf. Tawakuf maknanya, duk dia tak tahu. Kata Islam pun tak, nak kata kafir pun tak. Tu Qaddafi hak kita duduk bangga tu. Kerana apa? Kadang pada masa hidup dia pergi duduk nafi Quran. Satu huruf, kul huwallah. Dia tak ada kata kul. Dia kata huwallah. Hak ada kul tak ada. Karena kul dia kata masa Nabi Muhammad. Hak ni Muhammad mati dah. Nak kata apa? Situ. Lepas tu ulama hak kata kafir ni, kerana apabila dia iklan lagu tu, lepas tu tak dengar dia bertaubat. Kalau gitu dah lah kafir lagi. Na'udzubillah min zalik. Jadi tiga pendapat ulama. Jadi nak ayat kata lagu tu pemimpin dunia Islam hak kita duduk agung-agung. Saya tak ada kata dia tu kafir, tapi apa dia ulama pecah tiga. Bashar Assad tak tahu hidup dia lagu mana. Kita boleh tengok sekali Tuhan nak mati dia lagu mana. Tapi kalau duduk dalam keadaan ni, dah 300,000 hak dia duduk bunuh. Kanak-kanak sekarang lah ni, anak-anak hak mati, hak duduk dalam kandungan, duduk mati lah ni, sedang mengadu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tentang kekejaman dan kezaliman Bashar Assad. Dia nak duduk lagu mana? Nah itu. Tak serupa dengan Saddam Hussein. Saddam Hussein walaupun dia zalim pada masa dulu, tapi dalam YouTube belum pada dia digantung, dia kata la ilaha illallah. Oh, hak ni besar hak dia boleh. Sebab tu ulama berhenti dia. Memang pada dulu dia baksi, dia komunis, dia apa semua macam-macam.
Tapi dekat nak gantung, dia ucap sendiri la ilaha illallah. Tak boleh nak buat apa. Allah buku la ilaha illallah sekarang ni Allah. Masuk dalam hadis seorang hamba yang Allah Subhanahu Wa Taala, orang lain duduk tengok dia dengan neraka tu sejeka dah. Tetapi Allah takdir kata dia tu ahli syurga, maka sebelum pada dia mati dia menunaikan amalan ahli syurga, maka Allah memasukkan dia dalam syurga. Ini hadis sahih dalam Arba'in ada kan? Tu. Jadi benar-benar lagu tu insya-Allah apa yang berlaku di dunia ini adalah satu pengajaran hebat pada kita. Kita sendiri kena tanya kita. Nah, tak usah duk tanya bila Suria akan menang, Mesir akan menang, apa semua tak. Kita kena tanya kita menang ke tak. Kita duk berdoa sama dia setara mana, duk beri bantuan, duk beri saham untuk kemenangan dia ke tak dah. Itu yang apa dia kita perlu mikir bersama. Itu saja. Ya, saya rasa itu saja Ustaz. Masuk aku. Oh, banyak. Maka begitulah, terima kasih kepada Ustaz Mazlan yang beri kupasan tentang hidup Islam pacuban ataupun keadaan dunia umat Islam semasa dan oleh itu apa yang kita dapat, apa yang kita dengar, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat sehat yang bersama. Mudah-mudahan kita dengar perkembangan umat dunia, penindasan umat Islam, kita harusnya kita kena sehat, doa dan sebagainya. Itulah sebaik-baik kita sebagai ukhuwah kita, sebagai saudara kita al-Islam bersama. Oleh itu saya rasa majlis seperti ini insya-Allah kita akan diadakan lagi oleh Masjid Nur Iman kita. Maka terima kasih kepada Tok Imin dan juga pihak Kemakam ahli jawatan kuasa masjid yang mengadakan majlis perkara tersebut. Maka insya-Allah kalau ada silap dan salah, maka pihak kami ucap kepada maaf kalau ada silap dan salah, maka disudahi dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.